Alhamdulillah. Pertama, mari kita tidak lupa untuk memanjat syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam berbahagia ini kita dapat bersama hadir untuk memanaskan enjin jentera-jentera kita, khususnya seluruh penyokong dan pendukung Perikatan Nasional bagi Parlimen Sikh untuk kita bergerak dengan lebih semangat. Kita mungkin dah kena masuk gear 3 untuk kita pastikan jentera-jentera kita ini dalam keadaan yang siap siaga bagi menghadapi PRN yang insya-Allah akan diadakan dalam masa yang terdekat. Alhamdulillah, malam ini malam pertama saya bagi pihak PAS Kawasan Sikh mengucapkan tinggi penghargaan kepada tetamu khusus kita malam ini yang berhormat Datuk Seri Taqiyuddin Haji Hassan. Beliau balik kampung. Selamat balik kampung Datuk Seri. Mungkin beliau pun tak sempat lepas pelahaya itu. Kalau kita di Kuala Lumpur, alhamdulillah Datuk Seri Taqi, anak kelahiran Sikh tu tadi saya bak tadi di Sikh tu di parlimen ada 3 orang Sikh jadi ahli parlimen. Datuk Seri Taqi, saya dan ahli parlimen Merebuk. Jadi kira di Sikh ni, di parlimen ni suara daripada Sikh ni sangat kuat lah. InsyaAllah kita kena pastikan daerah kita ini akan terus diberi perhatian oleh kerajaan. Khususnya kita tuan-tuan, daerah Sikh ini masih lagi dalam kategori antara daerah yang paling ramai kumpulan miskin ataupun masyarakat atau rakyat yang disebut miskin tegar. Datuk Wan Saiful, ini dibuat perangkaan oleh EPU, Unit Perancangan Ekonomi, pada tahun lepas. Saya ucap terima kasih juga kepada Yang Berhormat Datuk Wan Saiful Wan Jan yang beliau sebut ni kali ketiga sampai di Sikh. Sekarang ni beliau sudah bermastautin, bermukim di Tasik Gelugok untuk beri khidmat kepada masyarakat di Tasik Gelugok. Cuma saya nak sebut orang Tasik Gelugok ni baik-baik, bagus-bagus. Bekas ahli Parlimen Tasik Gelugok sebelum ni, Datuk Syabuddin Yahya, dia duduk Tasik Gelugok. Saya boleh cerita habaq kok noh, benda baik noh. Dia orang Tasik Gelugok. Dulu dia UMNO. Lepas tu dia tak boleh, kata tak boleh duduk dah dengan UMNO ni. Dia ni orang mengaji agama. Dia bertanding, lepas tu dia hijrah masuk Bersatu bersama dalam Perikatan Nasional masa sesi lepas parlimen. Satu hari dia mai jumpa saya, dia kata, Tamizi, saya nak bak, saya ada tanah di Sikh. Saya beli tanah lama dah, belah-belah tahun dah, lebih kurang 8 relung. Saya kata, di mana Datuk? Dia kata, di Batu Seketui. Cuma saya nak bak, saya tak mau dah tanah tu. Saya nak wakaf tanah tu untuk dibuat apa-apa pembangunan untuk masyarakat umat Islam di Sikh. Jadi saya kata, ahlan wa sahlan Datuk. Dia pun mai ke Sikh, pi tengok tanah tu dengan saya, dengan Tuan D.O. Alhamdulillah, tanah tu beliau telah wakafkan secara rasmi kepada Majlis Agama Islam Negeri Kedah, dan Majlis Agama Islam Negeri Kedah telah serahkan kepada Lembaga Zakat Negeri Kedah, yang Lembaga Zakat telah pun membuat perancangan dan telah pun bergerak untuk membina kompleks pendidikan Ma'had Dini Lembaga Zakat Negeri Kedah di tanah beliau di Batu Seketui. Kalau tuan-tuan nak pergi Gulau tu, belah kanan atas bukit tu, tanah yang diwakaf
oleh bekas ahli Parlimen Tasik Gelugok. Jadi alhamdulillah Datuk Wan Saiful, beliau sekarang ni menjadi wakil rakyat Tasik Gelugok. Tasik Gelugok ni mungkinlah orang dia lebih sikit lah kot pada orang Sik, no, ada sikit pekan di situ. Kita di Sik ni masih lagi kawasan pedalaman. Namun tuan-tuan, saya malam ni juga nak ambil kesempatan masa saya ringkas ni nak ucap syabas dan tahniah kepada seluruh rakyat Sik, seluruh warga Sik. Lebih kurang 63,000 pengundi Sik hari itu dengan berani, hari itu dengan penuh yakin telah memilih Perikatan Nasional, telah memberi undi kepada Perikatan Nasional yang saya wakilkan, yang saya jadi wakil kepada Perikatan Nasional di bawah mandat daripada Parti Islam se-Malaysia PAS. Tuan-tuan telah beri kemenangan kepada Perikatan Nasional, kemenangan yang paling besar, kemenangan yang telah pun tercatat dalam sejarah yang tak pernah pun sebelum ini. Kita dapat lebih kurang jumlah yang saya catat daripada 63,000 pengundi kita di Sik, 81% yang keluar mengundi, 34,606 pengundi telah memilih Perikatan Nasional. Dan di Sik ni tuan-tuan, kemenangan kita antara yang tertinggi peratusan kemenangan di negeri Kedah, iaitu peratusannya ataupun undi popular, undi yang beri kepada Perikatan Nasional, iaitu sebanyak 67.64%, iaitu tertinggi daripada 14 parlimen yang kita menang di seluruh negeri Kedah. Di seluruh Malaysia, Sik duduk nombor 5 dalam keseluruhan 74 ahli parlimen yang kita menang di bawah Perikatan Nasional, sama ada PAS ataupun Bersatu. Nombor 1 Tanah Merah, peratusan tinggi. Nombor 2 Pekalan Cepa. Nombor 3 Kubang Kerian. Nombor 4 Pasir Mas. Nombor 5 Sik. Jadi tuan-tuan, orang Sik ni sama hebat berani macam orang Kota Baru jugalah, walaupun duduk di kampung. Sama dengan orang Tasik Gelugok. Walaupun ramai kita ni orang kampung yang motong, yang menoreh getah, tapi orang Sik ni dia celek politik, dia cerdik politik. Mana mungkin dia nak pilih parti ataupun gabungan parti yang telah berbohong kepada rakyat. Orang Sik walaupun mungkin kadang-kadang tak boleh buka handphone, tak boleh buka WhatsApp kerana tak ada line. Datuk Wan Saiful, kok belah atas, kok Gulau no ada tempat lagi, tak ada signal telefon. Kita duduk Riau dah merapat kat Kementerian Komunikasi, baru ni baru pasang satu antena di Gubi. Barulah mereka baru boleh buka handphone. Kalau tidak, tengok saja, yalah, WhatsApp lama. Lepas tu kadang-kadang tunggulah kok ada signal. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, saya nak sebut kita di Sik ni, orang-orang Melayu lebih kurang 94% telah beri kemenangan besar kepada Perikatan Nasional. Itu pun tuan-tuan, ketika mana keadaan politik kita ni berbeza apa yang berlaku sekarang ni. Tuan-tuan, hari itu kalau UMNO dia habaq siap-siap, dia nak duk pakat dengan PKR, dia nak jadi kerja dengan DAP, saya yakin ramai lagi pengundi-pengundi kita di Sik ni, bahkan juga di Kota Baru, di Tasik Gelugok, akan seberamai duduk belah kita. Betul tak tuan-tuan? Hari itu dia tipu pengundi. Dia kata tak pakat dengan DAP, tak pakat dengan PKR, dengan Anwar. Dia tak mahu abang awal.
Begitu juga PH. Kalau dia habaq awal itu, dia nak pakat dengan Zahid, nak bentuk kerajaan, saya yakin undi PH yang hilang paturuhan di sini. Datuk Wan, daripada hilang paturuhan di sini, dia dapat 3,000 lebih je. Itu pun dia sembang kemas, dia ceramah merata kot kampung ni. Dia kata kita PAS ni tak kerti buat apa. Dia kata orang PAS ni hanya duk mengajar di masjid, ustaz-ustaz saja dalam PAS ni. Hari itu dia kata, oh tak boleh dengan UMNO ni, dengan kluster mahkamah ni. Sehingga tuan-tuan, pada 3 November saya ingat, 3 November, pengurusi lagi lajak lagi Anwar Ibrahim, dia buat statement, dia kata Presiden PAS telah berbohong. Tuan Guru Ustaz Adi berbohong, kerana Ustaz Adi kata, Tuan Guru Presiden kata kita ada maklumat yang jelas, maklumat yang sahih. Sudah ada pakatan di antara PH dengan BN untuk bentuk kerajaan kalau mereka menang pilihan raya. Anwar Ibrahim marah, dia kata Tuan Guru Ustaz Adi bohong. 3 hari bulan November. Dia kata mana ada. Dia kata PAS saja buat cerita, reka cerita. Tiba-tiba tuan-tuan, 1 Disember, bukan lama pun, 3 minggu je lepas tu, kita saksikan, seluruh dunia saksi, dia telah pun melantik Zahid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri. Siapa bohong sekarang tuan-tuan? Sebab apa dia tak berani habaq sebelum pilihan raya? Saya yakin kalau dia habaq sebelum pilihan raya, undi kita lebih besar apa yang kita dapat hari ini. Rakyat akan lebih marah. Rakyat rasa sangat tertipu dengan pemimpin kerajaan yang ada hari ini. Saya yakin hari itu undi UMNO daripada 14,870, saya sebut bila, saya catat dalam buku saya ni, tahun 2018. Undi dia merosot tinggi 12,819 baru-baru ni. Saya yakin kalau dia beritahu dia nak pakat dengan PH, undi dia mungkin akan turun bawah daripada 10,000 di seat ini. Kerana ahli-ahli UMNO juga sangat marah. Ahli-ahli UMNO juga rasa mereka juga tertipu dengan pemimpin-pemimpin mereka. Jadi orang kampung kita pun cerdik tuan-tuan. Bukan maknanya boleh diperbodohkan, diperkotak-katikkan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya sekali lagi ucap tahniah kepada semua. Kemenangan ini bukan kemenangan peribadi, bukan kemenangan saya, bukan kemenangan Datuk Taqiyuddin, bukan kemenangan Datuk Wan Saiful, tapi kemenangan rakyat. Dalam sejarah tuan-tuan, kita akan jadi pembangkang yang paling kuat dalam sejarah di parlimen di Malaysia, insya-Allah. Tuan-tuan mati Allah sekalian, akhir sekali untuk saya juga beri tadi semangat tuan-tuan untuk kita menghadapi PRN negeri Kedah, negeri Kelantan, negeri Terengganu dan juga beberapa negeri lain, negeri yang dikuasai oleh PH termasuk Selangor, Pulau Pinang dan juga negeri Sembilan. Tuan-tuan mati Allah, rakyat Kedah tak sabar nak tunggu untuk nak mengundi sekali lagi, untuk nak pastikan pilihan raya PRN ni kita akan sapu bersih, khususnya di dua parlimen, dua DUN di Sik ni. DUN Jeneri sekarang ni yang diwakili oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar Haji Muhammad Sanusi Mak Nur. Kita nak pastikan baru ni masa PRU 15 DUN Jeneri kita menang, kalau kira pecah tu kita menang 11,000 Datuk Zaki. InsyaAllah kita nak pastikan DUN Jeneri kemenangan lebih besar lagi pada baru ni. Begitu juga DUN Belantik kita menang lebih kurang 10,000 undi. Campur 2 tu 21,000. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita lihat dengan jelas depan mata kita apa yang telah dibuat oleh kerajaan negeri pada hari ini. Dari segi ekonomi tuan-tuan, kita paling rancak sekarang. Pelaburan masuk lebih 67 bilion. Tahun lepas
2 tahun lepas, 2021, 2022. Kita bersih dari segi masalah ketirisan, masalah korupsi, seperti mana yang dilaporkan oleh SPRM. Dan yang paling penting juga tuan-tuan, kepimpinan kerajaan kita hari ini berani untuk buat perubahan, termasuk kita nak pastikan rakyat kita di Kedah ni dalam keadaan hidup yang sejahtera. Tuan-tuan, kehendakan kerajaan negeri bermula 1 hari bulan Januari hari itu yang tidak lagi perbaharui premis judi. Bukan hanya dilihat di Malaysia tuan-tuan, bahkan seluruh dunia. Saya fikir Indonesia baru ni ke Aceh, dia kata ini suatu yang luar biasa. Sebuah kerajaan yang baru kita bentuk 2-3 tahun, yang masyarakat majmuk, tiba-tiba kita buat satu tindakan yang sangat berani. Tindakan yang orang mulai dia perintah sebelum ni 60 tahun dia tak boleh buat. Jadi tuan-tuan, walaupun ada setengah orang nampak kecil je, judi tak ada, loteri nombor ekor tak ada, tapi impak dia sangat besar dari segi sosial, dari segi ekonomi sendiri. Sebab itulah tuan-tuan, DAP marah sungguh. DAP dia bagi warning kepada kerajaan negeri Kedah. Dia ambil tindakan undang-undang kepada Yang Berhormat Menteri Besar. Setiausaha DAP Kedah, adun mana tuan-tuan? Adun Dega, adun Kota Darul Aman, maaf, adun Kota Darul Aman, Teh Sri Leong. Dia kata tindakan kerajaan negeri ini adalah tindakan yang tidak wajar, dia kata. Sampai dia kata, bolehkah masalah maksiat dan sosial di negeri ini berhenti dengan berbuat demikian? Apa yang kita bimbang adalah kesudahan nanti aktiviti ini menjadi tidak terkawal dan siapa saja semakin bebas berjudi. Dia kira tak tahu, dia fikir kat mana tuan-tuan. Orang kata orang Kedah, orang Kesik pergi terbalik kuang. Kita nak sekat masalah sosial, nak sekat masalah judi, kita haram hak yang kita boleh haram. Hak yang ada lesen ni, hak yang haram ni kita menteras. Kalaulah dia guna alasan ni, kalau macam tu dadah pun bagi lesen lah. Kalau macam tu pelacuran pun bagi lesen lah. Kalau kata nak mengekang daripada benda hak yang tidak berlesen. Ini tuan-tuan pemikiran DAP yang menyebabkan rakyat cerdik hari ini tuan-tuan, untuk tidak lagi saya yakin pada pelahaya PRN nanti tak ada undi untuk Perikatan ataupun Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Tuan-tuan rahmati Allah, insya-Allah saya yakin walaupun PRN ni dia tak ada lagi tarikhnya, tapi kena buat apa pun paling lewatnya bulan Julai. Maknanya tuan-tuan pelahaya ni paling lewat bulan Julai. Tak tahu mungkin bulan Jun, mungkin bulan bulan Mei, mungkin bulan April. Tapi insya-Allah saya yakin kita telah bersedia dari segi jentera kita, dari segi penyokong-penyokong kita, termasuklah saya nak ucap tahniah kepada anak-anak muda kita di SIP. Pengundi anak muda kita telah mendapat lebih kurang 74% daripada lebih kurang 13,000 pengundi muda ataupun first time voter ataupun pengundi kali pertama yang kita dapat baru-baru ini. Saya nak ucap tahniah juga di SIP kita ni atas sokongan padu daripada masyarakat Siam. Masyarakat Siam kita ada lebih kurang 5,000 pengundi. Hampir keseluruhan peti undi masyarakat Siam, daripada 6 peti undi kita menang 5 peti undi, kemenangan yang besar. Dan ini sokongan yang sangat luar biasa yang tak pernah kita jangka, yang tak pernah kita dapat sebelum ini. Jadi inilah tuan-tuan keyakinan yang telah diberi oleh rakyat kepada Perikatan Nasional yang dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin bersama Tuan Guru Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awang, yang panglima-panglima perangnya tuan-tuan depan kita ni Datuk Seri Taqiyuddin Hasan sebagai Seksara Agung, yang juga Perikatan Nasional Pusat, Sekretariat Perikatan Nasional Pusat, termasuk Datuk Wan Saiful yang telah menggerakkan satu gelombang, khususnya gelombang anak muda, gelombang yang ada hari ini yang kita dapat ketika PRU hari itu, insya-Allah akan terus kita gerakkan sehinggalah kita dapat menyelesaikan PRN
pada masa yang terdekat ini, insya-Allah. Saya ucap terima kasih sekali lagi kepada pimpinan-pimpinan yang bersama malam ini. Terima kasih kepada seluruh para hadirin. Insya-Allah kita akan bergerakkan usaha yang berterusan yang kita sebut dalam Expo ini. Tema kita iaitu sejahtera. Kita berganding bahu bersama. Mudah-mudahan Allah berkati apa yang kita usahakan. Semuanya adalah untuk kemuliaan kita di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir.